Kita punya 4 mazhab. Imam Hanbali, Imam Hanafi, Imam Syafi'i dan Imam Ghazali. Ini pun satu mazhab baru. Dan kita di Malaysia mengikut Imam Syafi'i. Bolehkah di Malaysia kita ikut solat atau apa-apa saja mengikut cara 3 mazhab atau imam? Kadang-kadang orang dia bercakap agama sebab dia baru pergi masjid dan kemudian dia dengar ustaz, kemudian dia rasa macam dia pandai. Bukan saya cerita kawan yang tanya ni, saya cerita bab lain. Kawan tanya ni pandai. Tak, tak kaitan dengan kawan tanya ni, tak betul. Dan kita rasa kita pandai, lalu kita cuba bagi komentar tentang. Sebab tu tuan-tuan bila nak faham satu benda, kita kena balik pada basic dia. Tuan-tuan, nak faham agama bukan rujuk mufti. Faham agama rujuk Nabi. Mufti hanya boleh sampai apa yang Nabi kata. Kalau mufti kata, Nabi kata macam lain. Tapi saya tak apa setuju dengan pendapat tu. Jannah mufti tu. Kita kena nak tanya, zaman Nabi ni semayang, Nabi ikut mazhab mana? Sebelum tu lah, bukan saya nak merendah mazhab. Nak bagi faham. Nabi semayang ikut mazhab mana? Nabi ikut apa yang diajar oleh Jibril. Itu betul. Siapa yang ajak Nabi semayang? Allah lah. Nabi kata, sallu kama ra'aitumuni usalli. Semayang macam mana kamu tengok aku semayang. Jadi, tuan-tuan nak semayang ni kena tengok ustaz semayang ke? Tengok cara Nabi semayang. Cara Nabi semayang. Tapi Nabi tak ada. Apa yang ada? Hadis-hadis Nabi. Apa beza tengok ustaz dengan tengok Nabi? Beza. Ustaz mungkin kadang-kadang ikut Nabi, mungkin kadang-kadang tak ikut. Mungkin kadang-kadang dia terlepas hadis Nabi. Ustaz ni bukan Nabi. Ramai orang keliru. Ustaz ni kita panggil, kemarin dia penyanyi, hari ni dia ustaz pun ada. Kerana bukan kata lahir-lahir tanya-tanya dari, "Oi, anak kita ni mufti ya bang?" Tak ada. Orang bagi. Ini jawatan orang bagi. Nabi, Allah tabal. Ustaz pun orang bagi. Bukan semua mesti dia tahu. Hatta sahabat Nabi ada hadis yang tak tahu. Takkan ustaz tahu semua. Maka kita kena rasional dalam hal ni. Maka untuk ikut tu, kita kena tanya, kalau ustaz, sebab tu orang tutua dulu buat contoh. Dia kata, ustaz, tolong, saya nak wudu ikut cara ustaz. Ustaz tu berwudu. Dia pun tengok. Tengah-tengah ustaz tu duduk wudu, nyamuk gigit. Gigit tengah tengkok ustaz. Ustaz tu, pam, tampak sekali. Dia pun, pam, tampak sekali. Sudah, macam tu. Pasal dia nak ikut ustaz. Kalau dia ikut Nabi, dia kata ustaz, dalam hadis Nabi kata macam mana? Yang tu pengajian yang betul. Imam-imam kesemuanya mengikut Nabi SAW. Sebenarnya bukan Imam Ghazali. Imam Ghazali ni dia kemudian lah. Tu kadang-kadang orang kita sampai tak tahu tu. Tu tak kira imam, tak kira masuk tu imam kampung dia lagi. Imam ni yang pertama Imam Abu Hanifah, Nu'man bin Thabit. Selepas itu ialah Imam Malik. Kemudian Imam Syafi'i, kemudian iaitu Muhammad bin Idris. Imam Syafi'i itu bukan nama Syafi'i. Tok nenek dia nama Syafi'i, dia nama Muhammad bin Idris. Nama dia Muhammad. Setengah orang kata, saya Imam Syafi'i kuat. Imam Syafi'i nama apa? Syafi'i ya. Boy. Kemudian Ahmad bin Hanbal, Imam Ahmad. Mazhab ni bukan 4 saja. Mazhab ni banyak. Ada mazhab Sauri, ada mazhab macam-macam. Al-Lais bin Sa'ad, macam-macam. Cuma yang masyhur 4. Ini pun kena tahu sejarah. Mazhab ni apa beza mazhab dengan Nabi? Mazhab ni, dia school of thought. Macam mana apabila hadis-hadis tu ada benda yang sometimes tak clear, pandangan mazhab mungkin maksud dia macam ni. Yang ni faham maksud dia macam ni. Itu saja. Semua mereka cuba menafsirkan apa yang Nabi buat. Sahabat Nabi mazhab apa?
Tak ada. Imam Syafi'i meninggal tahun 204. Sahabat Nabi dah 200 tahun dah. Kalau kita kata mesti semayang mengikut mazhab, habis semayang Abu Bakar, Omar, Osman, Ali ikut mazhab mana? Kenyataan tu tak betul. Tapi kalau nak berpandukan kepada ajaran imam-imam mazhab, tak apalah. Bolehlah, kerana imam-imam mazhab tu salah seorang daripada ilmuwan Islam. Fas'alu ahla zikr, tanyalah ahli ilmuwan. Mereka salah seorang daripada jaguh Islam yang hebat. Empat-empat merupakan jaguh yang hebat. Dan orang yang ikut Hanafi, Hanbali pun mereka tak salah. Selagi mana mereka betul-betul ikut dalil. Jangan kita kata mayang Hanafi tak sah, mayang Hanbali tak sah. Ini kita nak kena faham. Kadang-kadang orang kita dia tak faham. Dia kata Imam Syafi'i ni orang pergi ke Mesir. Ni satu ustaz-ustaz jugalah. Ada bukanlah ustaz baik dah lah kan. Dia pergi bawa orang pergi ziarah kubur Imam Syafi'i di Mesir. Arab pun pergi tunjuk kat dia. Saya tengok, saya malas nak sebut, tokoh politik pula tu. Dia tunjuklah dia punya selok tapak kaki Nabi masa ziarah kubur Imam Syafi'i. Imam Nabi bila, Imam Syafi'i bila. Boleh orang kita pakai ambil gambar tu. Inilah tapak kaki Rasulullah menziarah kubur Imam Syafi'i. Macam Imam Syafi'i mai ajak bab semayang dulu, Nabi mai kemudian. Bukan salah Imam Syafi'i. Imam Syafi'i mulia. Imam jalil, alim, besar. Sanjungan kita. Yang melebih ni siapa? Yang bagi maklumat yang salah. Kita nak salat, baca al-um, kita Imam Syafi'i, tak apa. Tapi jangan kata hanya dengan cara Imam Syafi'i saja. Kerana salat ni sama. Cuma ulama khilaf. Ada bab dia khilaf. Contoh, Imam Syafi'i kata sentuh laki perempuan yang bukan mahram batal wudu. Satu pendapat. Bukan dia saja kata, ada juga di kalangan para sahabat yang berpendapat demikian. Ada para ulama yang lain berpendapat tak batal. Juga ada alasan. Imam Syafi'i sebut, kerana Al-Quran sebut aula mastumun nisa, ataupun kamu sentuh menyentuh wanita. Dan ada juga bacaan aula mastumun nisa. Jadi itu hujah dia. Tapi ada mazhab lain dia kata tak. Sebab aula mastumun nisa tu boleh dipaham sentuh menyentuh tu persetubuhan. Seperti yang dipaham dalam mazhab Hanafi. Kemudian ada hadis yang mereka gunakan, iaitu Aisyah menyebut bahawa qabbala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ba'da azwajihi thumma qama wa shalla. Nabi cium sebahagian isteri dia, kemudian dia bangun dan dia salat. Dan ada hadis Aisyah kehilangan Nabi pada waktu malam. Dia cari Nabi, dia pegang dalam hadis Muslim. Kemudian dia dapati Nabi sujud. Fa waqa'a yadi ala qadamai mansubatain. Aku dapat tanganku terpegang kepada kedua kaki Nabi yang sedang terpacak, dia sedang sujud, wa huwa sajid, Nabi sedang sujud. Dan Nabi baca Allahumma inni a'udzu biridhaka min sakhatika wa min mu'afatika min uqubatik wa bika minka la uhsi ila akhir. Dia pegang. Kemudian ada hadis Aisyah beritahu Nabi, walaqad ra'aituni muttajja'atan baina yadayhi sallallahu alaihi wasallam wa huwa fi shalah. Dia melentang di hadapan Nabi masa Nabi sedang salat. Wa idza arada an yasjuda ghamazar rijlayya faqabattuma. Bila dia nak sujud, dia ramas kaki aku, kemudian aku tarik kaki. Dalam mazhab Syafi'i dia kata mungkin ada berlapik. Yang lain tu kata susah kalau cium nak berlapik. Dan berbagai-bagai. Yang lain tafsir pasal masalah rawi dan seumpama. Jadi ada pandangan. Saya pergi Mekah, saya tawaf. Saya bawa isteri dan anak saya pegang tangan. Jadi orang Malaysia tengok, ni nak kena report ni, tak ikut mazhab Syafi'i. Entah nak faham macam tu, tak apalah. Apa yang saya buat itu sebahagian daripada apa yang dipahami oleh para ulama. Saya pasti apa yang tak kata batal. Dah duduk biasa dah. Itu tidak ilmiah. Siapa nak kata batal? Batal lah. Siapa nak kata tak batal? Hujah.
Imam-imam yang menyebut hujah. Tuan-tuan pergi ke Perlis. Perlis tak kunut. Oh, teruk tak kunut dah. Aku balik mayang lain rumah. Oh, boy. Sampai teratur. Dia kata, mayang pagi ni. Tak mayang subuh. Okey tak? Depa tu mayang tapi tak kunut. Lagi teruk. Pergi Mekah, tengok tu imam tak kunut. Majoriti umat Islam dalam dunia ni tak kunut. Bukan saya kata salah kunut. Tapi janganlah kerana tak kunut tu jadi isu. Tak dibenarkan berceramah kerana tak kunut. Akan dibuat satu report, laporan kertas putih berhubung ustaz-ustaz yang tak kunut. Kita ni teruk sangat. Dalam hadis Nabi takbir dalam hadis. Dia hadwa mankibahi, dia bersetentangan dengan bau dia. Tak apalah ada setengah gini, ada orang tapi bersetentangan dengan bau. Ada orang dia kata, yang ni takbir bah? Atroman dengan apa tu kata? Batman apa? Dia kata tak boleh, di Malaysia tak boleh. Dia kata ada hadis, tak boleh. Di Malaysia kena ikut cara Malaysia. Ini bukan YNDB. Ini soal semayang. Ini cerita lain. Malaysia lah. Semayang tak ada lah. Malaysia je. Satu Malaysia ni kena semayang. Ibadah ini saya bukan salah mazhab. Salah hak fanatik ni. Jadi mengaji. Pasal apa ambil wuduk macam tu? Daripada kecil tu ambil. Lesen kereta pun orang duk renew. Hak kita mengaji tu cuba renew balik. Pasal apa kita ambil wuduk macam tu? Ada dalam hadis ke atau duk terbiasa macam tu? Ini yang kita maksudkan. Setengah orang macam tu. Semayang. Macam-macam cara. Ada yang macam-macam lah cara semayang ni. Takbir kita ni pun ada. Doa Allah pun ada. Sebab dia kebiasaan. Dia bukan mengikut pengajian.